Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung. Tadi kita sudah belajar dua fenomena yang berlaku di permukaan matahari ataupun fenomena that occur on the sun surface. Jadi sekarang kita akan sambung, kita tengok lagi dua fenomena yang boleh berlaku di permukaan matahari. Okey, jadi kita akan sambung. Fenomena that occurs on the sun surface. Kita ada yang ketiga adalah nyalaan suria ataupun solar flare. Okey. Nyalaan suria ataupun solar flare. So selalunya nyalaan suria ataupun solar flare ni kena confuse dengan semarak suria ataupun solar prominence. Okey, jadi kita tengoklah apa dia punya beza supaya nanti bila dia masuk dalam soalan subjektif ataupun dia masuk dalam soalan objektif, kamu boleh jawab. Okey, untuk tingkatan 3. Jadi, apakah ini nyalaan suria ataupun solar flare? Nanti cikgu akan ada English sikit. So, nyalaan suria ataupun solar flare ni adalah letupan gas-gas yang panas yang berlaku secara tiba-tiba pada lapisan kromosfera. Okey, so tadi masa dekat kelas cikgu dah bagi tahu kamu, kalau matahari kamu kena hafal dua gas. Okey, dua gas yang panas, hidrogen, helium. Jadi, nyalaan suria ataupun solar flare ni dia berlaku sebab ada gas-gas yang panas. Okey, gas-gas panas yang letup. Okey, yang meletup secara tiba-tiba dekat lapisan kromosfera. Okey, so kromosfera ataupun chromosphere, kalau kamu masih ingat lagi, yang kamu hanya boleh nampak masa total solar eclipse. Okey, semasa gerhana matahari. Okey, kromosfera yang ring warna merah tu. Okey, jadi solar flare ataupun nyalaan suria ni, okey, dia meletup pergi sini satu, pergi sini satu, sini. Okey, jadi meletup ni adalah disebabkan oleh gas-gas. Kamu kena hafal ada hidrogen, ada helium dan juga ada gas-gas lain. Tapi kalau gas yang panas, hidrogen dan helium, dan dia bercampur, gas yang panas ni dia meletup. Okey, bila dia meletup, tiba-tiba di lapisan kromosfera ataupun di kromosfera surface layer, jadi dia berlakulah solar flare. Okey, dia berlakulah solar flare macam ni. And then bila berlakunya solar flare ataupun nyalaan suria ni, dia akan bebaskan zarah-zarah seperti elektron, proton and juga sinar gamma, sinar X. This means when solar flare occurs, okay, it will produce ataupun it will release the electron, proton, okay, it will also release the gamma rays and also X-ray. Okay, so benda-benda ni akan terkeluar apabila berlakunya nyalaan suria. Jadi kamu kena hafal, kadang-kadang dia boleh masuk dalam objektif. Okay, so biasanya berlaku berhampiran tompok matahari selama beberapa minit atau jam. So maksudnya benda ni selalunya dia berlaku dekat tompok matahari tadi. Jadi kita dah belajarkan apa tu tompok matahari. Okay, tompok matahari ataupun sunspot. So dia selalunya berlaku berhampiran dengan sunspot. So contohnya sini adalah matahari, bila ada warna hitam-hitam tu kan sunspot ataupun tompok matahari. Sinilah selalunya berlaku solar flare. Okay, dia meletup dekat kawasan tu. Kenapa? Sebab sini kawasan sejuk, jadi bila ada gas yang panas meletup dekat kawasan ni, so dia akan jadi solar flare. Okay, dia akan jadi solar flare ataupun nyalaan suria. So selalunya student akan confuse sedikit nyalaan suria dengan semarak suria. Okay, solar flares and juga solar prominence, tapi dia ada beza dia. Okay, dia ada beza dia. Selalunya dia dekat ni, selalunya dia dekat kromosfera. Okay, dia selalunya dekat dengan lapisan kromosfera. Okay, so nyalaan suria, ataupun solar flares, they are observed as bright parts on the surface of the sun. Okay, so they are observed as bright parts on the surface of the sun. Dia meletupkan. So dia ni yang putih-putih terang ni adalah solar flare ataupun nyalaan suria. Kamu senang saja kamu hafal bright kan terang. So ni menyala-nyala. Okay, menyala-nyala. So dia menyala-nyala, dia adalah yang tompok-tompok putih. Okay, bukan tompok lah, tapi dia yang berwarna putih
Bila meletup, bila meletup dia warna putih, itulah adalah solar flare. Dia adalah letupan-letupan yang ada di permukaan bumi. Dia small absorption, small abrupt explosion because of the hot gases. Sebab ada gas-gas yang panas dekat dengan kamu punya sunspot, dekat dengan tumpuk matahari yang sejuk tu, and then dia bercampur dan meletup. Bila meletup, dia akan keluarlah warna putih-putih ni. So dia adalah bright, dia yang bahagian bright, nyala on the surface of the sun. So solar flares that are directed towards the earth can cause aurora, and disrupt telecommunication system, power grid system and the function of satellite. So maksudnya bila ada solar flares ni, and then dia terkena pada bahagian bumi, dia akan menyebabkan auroras. Ni adalah auroras. So dia berlaku auroras ni dekat kutub-kutub yang sejuk. Selalunya kalau kamu tengok dekat tempat yang salji yang sangat sejuk, dia adalah auroras tu disebabkan oleh solar flare. So sini adalah matahari, sini adalah bumi contoh. And then kalau berlaku solar flares, dia meletup dekat sini. Dia meletup dekat sini menghala ke arah bumi, di direct on the surface of the sun. Nanti kamu akan nampaklah ada ni. Kamu akan nampak ni dekat kawasan yang sejuk selalunya, dekat kutub-kutub. And juga kalau solar flare ni dia menghala ke arah bumi, directed towards the earth, dia juga akan disrupt telecommunication. Maksudnya dia pun akan mengganggu telecommunication, contohnya macam satellite. So contohnya macam satellite bumi untuk komunikasi kita, hantar data, telecommunication, kita communicate dengan orang lain, kita guna satellite bumi ni kan. So satellite ni kadang-kadang dia akan terganggu lah dia punya komunikasi kalau berlaku solar flare ataupun nyalaan suria. Sebab sini dekat bumi bila dia terkeluar, menghala ke arah bumi, so kadang-kadang satelit yang berdekatan dengan bumi tu pun dia akan terganggu. Dia pun akan terganggu. So benda ni kadang-kadang dia boleh masuk dalam objektif. Solar flares dia akan menyebabkan ni. Kamu kena hafal lah, kadang-kadang dia akan masuk dalam objektif. Dan juga dia akan mengganggu kita punya satelit. Kadang-kadang dia boleh masuk dalam objektif. Jadi yang kedua, maksud cikgu yang keempat, fenomena yang keempat yang boleh berlaku dekat sun surface adalah semarak suria ataupun solar prominence. So kadang-kadang student boleh tersilap dengan benda ni. Semarak suria, solar prominence, kadang-kadang kamu confuse dengan yang tadi iaitu nyalaan suria ataupun solar flare sebab dia hampir sama. Tapi kamu kena ingat nyalaan suria ni dia adalah eruption. Dia hanya small explosion sahaja yang berwarna putih-putih. Banding dengan semarak suria ataupun solar prominence, dia akan berbentuk loop. Dia berbentuk loop macam ni. Dia berbentuk loop. Dia bukan hanya setakat letupan warna putih macam tu sahaja, tapi dia dalam bentuk loop. So itulah beza dia semarak suria dengan yang tadi kita baru belajar. So semarak suria, solar prominence ni juga dikenali sebagai prominent. Dia mengunjung keluar daripada fotosfera ke korona dalam bentuk gelung. Maksudnya solar prominence, you can see it in a form of loop. It in a form of loop. Dia akan keluar in the form of loop macam ni. Dia akan keluar in the form of loop from matahari punya fotosfera ke bahagian korona. Fotosfera ke bahagian korona dalam bentuk gelung in the form of loop. So itulah beza dia dengan kita punya tadi nyalaan suria. So beza dia adalah daripada kita punya fotosfera matahari pergi kita punya korona dekat luar ni dalam bentuk loop. Dalam bentuk loop. Dia bukan hanya letupan sahaja because of gases. So
benda ni dia mengandungi plasma, gas hidrogen dan juga helium. Okay, so dua gas yang kamu kena hafal dalam matahari adalah kebanyakan yang ada hydrogen gas dan juga helium gas. So benda ni dia boleh berlaku beberapa hari ataupun bulan. Okay, so maksudnya semarak suria ataupun solar prominence ni dia boleh berlaku balik-balik akan ada loop, balik-balik akan ada loop dalam beberapa hari ataupun dia boleh tahan dalam beberapa bulan. Okay, so benda ni dia akan keluarkan gas hydrogen dan juga gas helium. Dua gas utama yang kamu boleh nampak, yang kita boleh jumpa dekat matahari. Okay, cikgu sudah address pasal benda tu, cikgu sudah explain masa dekat video sebelum ni. Okay, hydrogen dan juga helium. Jadi kalau kamu tengok sini, phenomena that occurs on the sun surface, okay, tadi adalah semarak suria ataupun solar prominence. So ni kamu nampaklah dia dalam bentuk loop. Okay, dia beza dengan kalau kamu tengok apa tu nama dia? Kalau kamu tengok nyalaan suria tadi, dia hanya letupan sahaja, nyala. Okay, menyala warna putih-putih. Okay, jadi inilah kalau kamu tengok ni adalah kita punya sun. Ni bentuk loop. Okay, ni adalah bentuk loop dan ni kita punya earth. Bila apa ni nama dia? Jadi kamu boleh nampaklah dia punya perbezaan besar dia. Ni kita punya earth. Okay, kita punya earth. So dia dalam bentuk loop. So solar eruption that begins at the photosphere and extend to the corona. Okay, so solar eruption that begins at the photosphere, maksudnya dekat photosphere and then sampai kita punya bahagian corona. So itulah dia keluar dalam bentuk loop. Okay, dia keluar dalam bentuk loop. Glowing red loops. Okay, glowing red loops that are observed at the solar prominence is plasma, which is a hot gas that consists of electrically charged hydrogen and helium. So macam cikgu cakap tadi, bila kita ada semarak suria ataupun solar prominence ni, loop ni dia akan keluarkan gas. Okay, it will release gas, hydrogen gas and also our punya helium gas. Okay, they are electrically charged and dia adalah hot gases yang kita boleh jumpa on the sun. Okay, so ni lah kita punya semarak suria ataupun solar prominence. Okay, so ni adalah last slide. So tadi kita sudah belajar nyalaan suria ataupun solar flares dan juga semarak suria ataupun solar prominence. So nyalaan suria ni kalau kamu tengok sini dia adalah letupan. Okay, letupan sini bright. Okay, letupan sini adalah disebabkan oleh gases. Okay, disebabkan oleh gas-gas yang panas. Gas-gas yang panas yang dia meletup dan juga dia berada dekat dengan tompok matahari. Okay, you can find these solar flares near the sunspot. Okay, so bila ada gas, when there is a hot gases and they combine and they erupt suddenly, and then dia akan jadilah bentuk ni. Okay, solar flare, dia meletup-letup. Okay, dia hanya adalah letupan. Tapi bila ada loop macam ni, contoh, bila ada loop macam ni adalah semarak suria ataupun solar prominence. So dia dah beza sebenarnya. Okay, dia dah beza. Satu hanya letupan because of gases, dan kamu boleh nampak dari chromosphere. Satu lagi adalah loop. Okay, adalah loop disebabkan oleh yang kamu boleh nampak dekat photosphere sampai kita punya corona. Okay, jadi cikgu harap kamu faham. Kalau kamu ada apa-apa soalan, macam biasalah kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. So kita akan tengok video yang terakhir untuk hari ini, video yang seterusnya.